Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua, saudara Puan Hafifah? Itu juga saudara Hussein Johari, saudara Ilyas Muhammad, saudara Ami Putra. Moga anda semua sihat, saudara Mat Jairab. Saya yakin anda saat ini mungkin sedang minum petang bersama dengan family. Ya, saudara Mokhtar Shah, Ilyas Muhammad, saudara Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabarku? Saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, saudara Hussein Johari, sahabat-sahabat kita, saudara Bro Janggut, saudara Atuk Sado. Doa saya sentiasa agar anda berbahagia. Pak Raja Razita, saudara Brado Lobo, Puan Nurbaini, Hafiq Fik, apa khabar Fik? Saudara Muhammad Hafizan, saudara Puan Selamah Yusof. Cuaca di Kuala Pilah panas, kering kontang. Saudara Madam K, Puan Nuriah Arsyad, saudara Alas Abdul Latif dari Setia Alam, Shah Alam Selangor. Saudara Abu Seman Hashim, apa khabar anda? Moga sihat. Begitu juga Mokhtar Shah. Saudara Adi Tahir, dia tertengok dan dengar je. Waalaikumsalam Adi. Kadang-kadang Adi ni kalau dia tidak mencelah, Alhamdulillah. Kalau dia mencelah tu kadang-kadang tak kena kursi kita juga. Saudara saya pun Nizar Zanon daripada Langkawi, apa khabar orang Langkawi? Panas tak di sana? Saudara Hakim, begitu juga Eno Carleo, Jameson. Saya pun Langkawi, macam mana keadaan sekarang? So MSJ Fendi, MSJ Fendi tak tahu apa maksudnya saudara. Hafiq, baik-baik katanya. Semoga untuk kalian. So, Erma Dardiri dari Taiping Perak. Sufiani Kamili dari Gombak. So, Saipul Nizar Zainun, Langkawi hujan katanya. Tok Sado, Kajang cerah. Alhamdulillah. Saudara Kamal Hisham. Itu juga saudara Zek, saudara Ibrahim. Saudara Wan Kenanga dari Kota Baru, Kelantan. Hujan di Pekalan Cepa. Hujan petang. Hujan sore-sore. So, Brand Lobo, saudara Anwar, saudara ini Yunus Hussein dari Selayang hujan katanya. Di Taya cuaca tak panas tapi walaupun telinga panas. Jangan gitu, tak baik. Puan Syarifah, saudara Hail, Puan Aizah Syafi'i, saudara Bajuri. Doa saya sentiasa supaya anda berbahagia dan sukses bersama family saudara. Rizana Cik Ani, apa khabar? Dia kata di Kajang panas terik, kering. Kain jemuran anak-anak bolehlah, baju kotor nak basuh tu bolehlah sekarang dah. Hujan panas di Kajang. Saudara Brandiobu. Nama nak sebut seksa saudara. Seperti ZM, Zahari Mokhtar, saudara Hajian, itu juga saudara Maidah Kitchen, Hashim Abdul Hamid dari Kuantan, Pahang. Topik petang ini cerita bahasa. Soal bahasa saudara. Datuk Zaki Yaakob, apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat. Dan hari ini hari Sabtu, tanggal 14 Oktober. Sudah pun masuk pertengahan bulan Oktober saudara. Laju sangat waktu berjalan, hari demi hari kita lalui dengan begitu pantas. Tak tahu-tahu dah usia kita semakin tua saudara. Rasanya 2-3 bulan lagi dah datang pula bulan Ramadan. Saudara, begitulah keadaannya ya saudara Nur Maria, Datuk Zaki Yaakob, saudara Amin. Dunia terasa terlalu pantas waktu berjalan. Sedangkan masa tu kalau saudara lihat waktunya, dia tak beralih. Pukul 1 tetap pukul 1, pukul 2 jam berjalan seperti biasa. Kita ni dalam usia-usia begini kita rasa masa berjalan terlalu pantas. Itu keadaannya saudara Yus. Kerana usia membuatkan kita merasakan masa itu berjalan laju. Sebab itu baginda Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan dulu dalam beberapa sirah yang saya dengar saudara, bahawa apabila usia kita memanjat, usia tua, maka waktu itu terlalu singkat. Itu tandanya Allah mengingatkan kita masa sudah hampir. Hati-hati saudara. Petang makan roti bakar, makan sambil lari, so bakar kejar. Edi. Saudara Dr. Rian, saudara Lobai Zamri, saudara Nordin Arifin, waalaikumsalam. Apa khabar semua? Saya sihat, saudara Nordin. So Abroy,
Baik, saudara. Hari ini kita nak bercakap soal bahasa. Sebab semalam, seperti biasalah, saudara, apabila saja Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim membentangkan bajet di Parlimen, dulu pun macam tu juga, saudara. Seingat saya, waktu beliau menjadi Menteri Kewangan, menjawat jawatan Timbalan Perdana Menteri, malahan jadi masa Menteri Pendidikan dulu, Menteri Pelajaran dulu pun, dia memang kaya dengan bahasa-bahasa baru. Itu kelebihannya. Yang kadang-kadang kita tengok, apa pula bahasa ni? Terpaksa kita mencari kamus Dewan, apa yang dimaksudkan dengan kata-kata yang dilontarkan olehnya. Ya, Puan Hamidah Ahmad, ajak ngeteh, marilah kita ngeteh bersama sambil kita berborak. Kita melabur. Sudah Mahyun Ismail, Mahyun Samsudin, Nana, Zarani Aini, selamat petang dari Sungai Petani. Itu kehebatan Perdana Menteri kita, Perdana Menteri yang ke-10. Dia bila berbicara macam-macam bahasa yang baru. Dan saya teringat dulu, saudara, bila satu ketika waktu beliau menjadi Menteri Pendidikan, pejabatnya masa itu di Pusat Bandar Damansara. Saya waktu itu memimpin kumpulan Karang Kraf, ada Akhbar Watan, ada Akhbar Baceria dan banyak majalah-majalah penerbitan. Dia Saudara Alam Malik, Saudara Zahani Ani. Saya seringkali bertemu dengan beliau. Masa itu taklah nampak penting, hanya sekadar Ketua Pergerakan Pemuda saja. Saudara Hashim Hisham. Saudara, orang politik saja yang lupa hari tua, masih ada yang nak celupar dalam kata-kata yang makin amat. Itu keadaan, saudara. Kerana ada diri, tahniah kepada Angelin Tan dan Sabri Yunus hari ini. Akhirnya kedua mereka diijab kabulkan. Angelin Tan ni dulu, saudara, kita sibuk tengok filem dia. Memang selalu kita menonton drama yang cukup popular di TV3, iaitu Pimai Tang Tu. Tapi sekarang ni ramai dah tak ada, saudara. Dah ramai dah tak ada. Tapi jenaka-jenaka yang dilontarkan dalam siri Pimai Tang Tu menggelitik hati kita, saudara. Antaranya adalah watak Sabri Yunus dan Angelin Tan. Lepas tu ada lagi, siapa lagi tu, saudara? Kalau kita ingatlah, saudara, Imuda, Busu, ada lagi siapa watak-watak begitu. Seronok je kita dengar, saudara, cerita masyarakat. Macam saya lah sekarang ni melabun petang-petang. Tapi tak sehebat lah saudara Osman Hafsyam yang melakarkannya melalui drama Pimai Tang Tu. Boleh katakan setiap minggu, saudara, tak miss kita. Seronok. Jadi hari ini, semalam saudara ini Sabri Yunus telah pun diijab kabulkan sebagai suami isteri. Kita mendoakan moga mereka bahagia hingga ke jannah. Jangan konen apa-apa, saudara. Sebab kata Sabri Yunus, akhirnya setelah bertahun-tahun lamanya dia menanti Angelin Tan memeluk agama Islam. Dan akhirnya setelah mendapat rahmat ilahi, dia pun memeluk agama Islam dan berkahwinlah dengan saudara Sabri Yunus, mendirikan rumah tangga. Mudah-mudahan dalam usia-usia yang lanjut begini, seronok juga, saudara Nordin Arifin bagi sikit pencerahan tentang bajet semalam. Pejabat awam dapat 2,000. Betul lah, saudara. Dan malam nanti saya akan nak bincang lagi, dan insya-Allah malam besok saya bersama dengan Datuk Brasani akan membicarakan tentang bajet. Tapi untuk pengetahuan saudara Nordin Arifin, bahawa dia bukan sekaligus, mulai bulan Februari tak silap saya. Dia bagi 1,000, kemudian dekat nak raya nanti dapat 1,000. Itu untuk penjawat awam yang gaji mereka di bawah, yang mana ada jawatan kerajaan sekarang ni macam-macam jawatan, N ke M ke BE ke M56 ke bawah, sampailah ke office boy ataupun budak pejabat, dapat RM2,000. Itu sebab macam dulu-dulu kita katakan bonus lah, saudara. Bila bajet ni begitulah keadaannya. Bila Perdana Menteri bentang bajet, orang semua tunggu adanya bonus. Dulu bonus, sekarang ni pemberian daripada kerajaan untuk kaki tangan kerajaan. Tapi Perdana Menteri tak boleh nak bagi pada kumpulan yang mana bekerja dengan swasta. Sebab itu beliau menyarankan agar pemilik syarikat, Lobai Zamri, betul Pak Uda, saudara, dah pun tak ada. Ini swasta juga ni sarankan, kalau dah buat untung syarikat tu, berilah sesuatu pada pekerjanya. Samping itu, itu yang 2,000 tu untuk kaki tangan kerajaan. Tapi yang di atas M56 cuma dapat 1,000. Sebab itu saya katakan malam tadi, saya katakan bajet Datuk Seri Anwar Ibrahim ni adalah seperti bajet Robin Hood. Ambil dua orang kaya bagi pada Marhain. Samping itu, yang selalu kita bising, selalu saya bercakap tiap-tiap malam dulu, menjelang bajet, saya minta kalau boleh, kalaulah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mendengar rintihan rakyat,
iaitu mereka yang tidak berpencen. Ya, pesara-pesara kerajaan dan juga yang tidak berpencen. Jadi akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju untuk memberi semua yang berpencen ataupun tak berpencen, tergolong di kalangan kaki tangan, anggota tentera, polis, semua akan dapat wang RM1,000 sebagai tanda kasih kerajaan pada mereka yang telah pun berjasa pada negara. Yang mana yang dah pencen dapat RM1,000 dan juga meliputi anggota tentera, anggota polis, pasukan keselamatan, ataupun yang kontrak, saudara, kalau mereka yang baru dilantik sebagai kaki tangan kontrak, itu dapat RM2,000, saudara. Saya haraplah saudara faham bahawa ini merupakan satu pemberian yang harus kita syukuri, saudara. Di saat negara kita masih berhutang. Selamat petang, saudara Norwich, hadir daripada IPJ Kuantan. Sky Yuri Shop, lama Abang Sabri Yunuh menduda sejak Kak Nora meninggal. Begitulah keadaannya, saudara. Kak Nomi, saudara. Hidup ini pertunangannya adalah kematian. Macam mana? Tapi akhirnya setelah sekian lama menduda, Sabri Yunuh berkahwin dengan Angelitan. Pertemuan mereka tentulah daripada siri drama Pimai Tang Tu. Masih ada lagi, saudara, kalau saudara cari dalam Google, boleh carilah Pimai Tang Tu, seronok mendengar. Siri tiap-tiap kali. Watak yang paling seronok adalah Pak Uda dengan I Muda. Saudara. Saudara Kumat Kamit, dia kata nak count mana duit tu tu. Dia kerajaan ni, saudara. Duit tu ada, bukan tak ada. Boleh, kerajaan boleh meminjam. Tapi asalkan tidak melebihi daripada 60% daripada KDNK. Itu keadaan, saudara. Jangan kita nak marah. Saya pun hairan. Dapat okey, tak dapat kena maki hamun. Itu masalah kita. Sampai bila pun kalau kita nak membicarakan persoalan ini, takkan selesai, saudara. Itu saya haraplah kita berlapang dada. Terimalah, saudara. Edi Tahir dia tanya, janda tak? Ini Angelitan anak dara. Hanan Nur Cintan lama Sabri Yunuh. Betul, saudara. Jadi saudara, Jam Harun minta invite live bersama. Saya minta maaf lah, saudara. Usaha-usaha begini. Terima kasih saudara Punisher atau Punisher Haji Manaf, saudara Hanan Nur Cintan lama, saudara Rabudin Pasarat. Kita wajib bersyukur dengan penghargaan yang dikurniakan oleh Ilahi. Kena ingat, saudara, rezeki datang daripada Allah SWT. Datuk Seri Anwar Ibrahim itu hanya sekadar penyampai saja. Saudara Superhero Shop, dia kata paling hebat Pimai Tang Tu lah. Tak ada ke pengarah yang berkaliber lagi? Wallahualam. Nak ganti orang macam sahabat kita Datuk Osman Hafsyam, susah, saudara, nak cari. Sebab itu dia tetap satu dekad lahir seorang pengarah yang berkaliber. Begitu juga pengubah lagu. Macam lepas Piramli, ada pula Abang Mat Nawab. Lepas Abang Mat Nawab, ada pula M. Nasir. Begitulah masa silih berganti, saudara. Itu keadaannya, saudara. Sky Yuri, saudara. Baik, kita berbalik pada cerita bahasa ni, saudara. Kadang-kadang kena santun juga. Kalau tak santun, bising, marah kawan-kawan, saudara. Sebelah majid itulah manusia, benar. Tak dapat, marah. Dapat bukan bersyukur. Persoalkan pula, ada duit ke? Mana nak cari duit? Itu tahulah dia sebagai Menteri Kewangan. Dan perlu diingat, saudara, bajet ini, beliau hanya menyuarakan hasrat dan pendapat. Tetapi kaki tangan kerajaan di Kementerian Kewangan, mereka harus mengkaji, melihat kedudukan kewangan kita. Dan paling penting, saudara Abdullah Majid, bahawa mulai hari Isnin nanti, selama sebulan, bajet ini akan dibahaskan oleh setiap ahli-ahli parlimen. Sebab saya katakan, parlimen itu digunakan untuk membahaskan tentang kehidupan rakyat. Bukan bercakap, bergaduh, pumpang-pumpang yang bukan-bukan. Dan hari Isnin, selalunya parlimen akan memberikan waktu selama 1 jam kepada Ketua Pembangkang untuk membentangkan bajet alternatif kalau dia ada, ataupun memberi kritikan. Dulu zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Ketua Pembangkang, bila sahaja selesai bajet dibentangkan oleh Datuk Seri Najib ke siapalah Perdana Menteri waktu itu, beliau akan mengemukakan bajet alternatif supaya dapat dipindah-pindah. Tapi dasarnya adalah itu. Saudara, insya-Allah mudah-mudahan apa yang dilontarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dapat menjadi realiti kita. Tahir, yang dapat penjawab awam, tu yang setia, dan yang tak kisah.
Saya selalu katakan, soal setia ni terpulang pada kita. Yang paling penting bukan kesetiaan parti, yang paling penting kesetiaan pada raja dan negara. Itu basic rukun negara, saudara. Kesetiaan ini ya, bagi kalau orang parti, kena setia lah. Tapi masalah ni kadang-kadang ni mereka tidak mengenang budi. Tabulah budi banyak mana pun. Nah, barilah buat baik macam mana pun, ada saja orang cari kesalahan. Nak buat macam mana? Itulah naluri manusia. Ustaz Abdul Hamid, atau lama berbenar labunya. Bila nak mula? Sabar juga, saudara. Nak mula lah ni Ustaz Abdul Hamid. Kena santun juga. Elai Ustaz Abdul Hamid. Labu, nama lagi kita melabun, saudara. Baik, saudara. Ini tentang, hari ini hari Sabtu, saudara, 14 Oktober. Ingat, saudara? Tentang bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Ada juga dalam media sosial saya tengok, betul. Dia melontarkan ada beberapa perkataan-perkataan yang jarang kita dengar. Sebenarnya itu ada dalam kamus penggunaan Melayu. Bahasa Melayu ni saudara hebat. Kadang-kadang ada bahasa yang kita gunakan yang tidak ada dalam vocabulary ataupun dalam kamus Inggeris. Contoh, orang Melayu ni dia cuma ada dua perkataan yang orang putih tak tahu nak terjemahkan, bahasa-bahasa lain tak erti nak terjemahkan, iaitu dua. Pertama, latah. Yang kedua, amuk. Orang Melayu ni begitu saudara. Sehingga kan orang Inggeris pun tak ada. Kalau saudara buka kamus ataupun dictionary Inggeris, Oxford, kalau kata latah, itu Malay character, saya katanya. Dia tak dapat nak ditranslatekan kepada bahasa mereka, sedangkan mereka kaya dengan bahasa. Begitu juga perkataan amok. Kalau amok dia tulis itu tu dalam Oxford dictionary, amok, dia tulis itu Malay word, rampam, orang mengamuk. Itu keadaannya, saudara. Jadi kaya kitanya bahasa kita. Tambahan pula, bahasa Melayu juga kadang-kadang kita meminjam bahasa daripada bahasa Arab, saudara. Ada juga kita menggunakan bahasa asalnya itu bahasa Sanskrit. Kalau ikut bahasa Melayu, cuma satu lah, saudara, paku. Itu adalah orang Melayu ni paku. Sebab itu dia makan pucuk paku, saudara. Editor saya, ya ke tiga putus? Ya ke tiga putus, tahu saya. Saudara, Rabuddin Pasrat, jangan risau. Malaysia negara yang makmur dan kaya raya. InsyaAllah, saudara. Jadi semalam Datuk Seri Ibrahim menggunakan ada terdapat istilah 8, saudara. Saya pernah bercakap dengan beliau kerana waktu beliau menjadi Menteri Pendidikan. Saya memimpin akhbar waktu itu di Kumpulan Kerangkraf. Saya selalu berbual dengan beliau. Kerana waktu itu beliau adalah orang pertama mengasaskan pertemuan antara negara Malaysia dengan negara Indonesia untuk mencari istilah-istilah baru dalam bahasa supaya dapat digunakan oleh kedua-dua negara. Sebab kita ni serumpun. Warga bangsa Melayu serumpun. Sebab itu orang mengatakan Indonesia tu abang, kita ni adik. Tak ambil kisahlah itu, saudara. Tapi kita lah warga bangsa serumpun. Jadi dicarilah istilah. Cuma saya selalu dulu bergurau dengan beliau. Panggil dia Pak Syekh. Kita menggunakan wang. Dia orang bahasa guna 5 juta untuk mencari istilah. Akhirnya pakar-pakar bahasa dapat mudah saja. Dia kata apa dia? Tambah C saja. Jadi C itu kita pinjam dari bahasa Inggeris, dapatlah dijadikan bahasa untuk Malaysia, Indonesia. Dia contoh, saya kata destinations, jadi destinasi. Inflation, inflasi. Inflation, jadi inflasi. Macam-macam. Tambah C. Provocation, provokasi. Immunization, imunasi. Injection, injeksi. Macam-macam begitu C, tambah sari. Saudara Erna Dandiri, nasi lemak is fat rice. Bukan nasi lemak, bukan fat rice. Saya. Itu keadaannya. Jadi berbalik pada semalam, antara istilah-istilah yang kita dengar jarang, sebenarnya itu ada, jarang didengar. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia adalah orang, dia adalah lulusan kajian Melayu. Dia bukan lulusan ekonomi ataupun lulusan sarjana ijazah undang-undang, kedoktoran, tidak. Dia kajian Melayu dari Universiti Melaya. Antara kata-kata yang dilontarkan, pertama sekali itu markapada dan arakian. Ini selalu kita dengar sebenarnya, saudara. Bila kita membaca buku Surah Latif Salatin. Surah Latif Salatin ceritakan bagaimana cerita bahasa cerita orang Melayu dulu-dulu. Ada perkataan arakian. Begitu juga dengan markapada. Itu bila Datuk Seri Anwar Ibrahim menyebut perkataan begitu, semua tercengang. Kerana kalangan ahli-ahli parlimen kebanyakannya anak muda. Dia orang pun tak pernah mendengar. Sebab menurut istilah daripada Dewan Bahasa dan Pustaka, markapada, M-A-R-C-A-P-A-D-A, bukan marka tu orang Penang kata kekasih.
Marca pada boleh, marca pada boleh. Tapi kalau nak dipronouncekan ataupun nak disebut sebenarnya adalah marca pada. Bukan marca pada. Jadi marca pada ini bermaksud dunia masa kini. Jadi kalau kita kata dunia masa kini, istilah pendeknya adalah marca pada. Marca pada situasi global yang begitu menuntut kita berlebih waspada kerana ekonomi yang didominasikan marca padanya. Itu maksudnya saudara dunia masa kini. Sementara perkataan Arakian. Arakian ini saudara, ini bahasa Sanskrit. Kalau saudara menonton filem Asoka, ada nama anak raja tu Arkan. Jadi Arakian. Arakian itu ialah selepas, sesudah itu atau selepas. Arakian maka berlakulah. Dalam peperangan antara Majapahit dengan Melaka, Arakian ia berkesudahan. Arakian itu berakhir. Penutup saudara Arakian. Kemudian ada juga perkataan-perkataan yang digunakan oleh Saudara Ibrahim semalam, iaitu ta'akul. Ta'akul saudara, itu adalah dalam istilah, saya rasa mungkin daripada bahasa Arab, bukan bahasa Sanskrit. Ta'akul ini saudara adalah pertimbangan atau penilaian. Ta'akul kita, pertimbangan kita atau penilaian kita, bila saudara nak menggunakan, biarlah kena dia punya susunannya. Jadi ta'akul kita dalam menyusuri kehidupan hari ini. Dia pertimbang kita dalam menyusul kehidupan hari ini, seharusnya begitu. Itu maksudnya ta'akul, saudara. Sementara perkataan intiha. Ini juga adalah, saya yakin ini bahasa Arab, maksudnya intiha. Intiha, kalau orang Arab dia pakai intifadah. Saudara, tapi intiha. Itu memang menarik, saudara. Yang bawa maksud kepada penutup. Itu dulu kalau di Arab tu kata intifada, yang mengakhiri segala peperangan. Intifada. Intifada atau penghabisan. Penutupnya. Jadi bila sebut itu perkataannya adalah perkara intiha. Dalam kita berbicara soal politik, intiha kita, penutup kita, ending, the end story. Jadi tak apa boleh kita pinjam bahasa Inggeris saudara. Kemudian ada empat perkataan lagi, iaitu perkataan pertama itu mahsul. Syugul, mahsul. Kedua yang selalu digunakan adalah kesenjangan. Ini bahasa yang selalu disebut oleh beliau. Sewaktu jadi Menteri Kewangan dulu pun sebut kesenjangan. Orang kata, apa makna ni? Kesenjangan. Kemudian sementelahan. Sementelahan itu, kemudian dengan walhasil. Itu adalah perkataan menarik yang memang jarang digunakan secara formal oleh orang kita. Ya, berdasarkan daripada Kamus Dewan, bila saya buka maksud Kamus Dewan, mahsul tu membawa maksud hasil. Hasil maksul. Kalau baca buku dalam Salatin adalah hasil mahsul negeri sebut, hasil mahsul. Mahsul tu hasil. Tapi digandakan hasil mahsul. Itu mau hasil. Itu boleh juga diambil sebagai pendapatan. Hasil mahsul itu kewangan lah, bercorak soal keuangan, kebendaan. Mahsul. Kemudian kesenjangan pula, artinya ketidakseimbangan. Kesenjangan. Ini lompang tu berlakunya kesenjangan dalam kehidupan kita. Yang ketidakseimbang. Macam tak stabil saja. Kesenjangan dalam politik. Maksudnya kecelaruan. Lebih kurang begitulah. Tapi yang tepatnya kesenjangan. Dan sementelahan itu, itulah merupakan tambahan. Ya, misal sementelahan hari pun siang. Tambahan pula. Ya. Waktu hari senja, peperangan masih berterusan, akhirnya ini Panglima Mahkota Raja pun meminta supaya dihentikan peperangan, sementelahan mentari sudah pun turun. Jadi maksudnya tambahan pula. Itu saudara. Sementara walhasil walhasal. Balik hasil, balik asal. Walhasil. Balik, kadang selalu dulu, masa muda-muda dulu saudara, waktu zaman saya kecil dulu, kita gunakan perkataan walhasil, walhasal. Walhasil itu adalah bermaksud kesimpulannya. Walhasilnya apa? Apa kedapatannya? Walhasil itu kesimpulannya. Dan ada juga saya melihat ada 3 perkataan lagi yang diulang. Dulu pun pernah ada dalam belanjawan tu dulu. Sebelum ini pun, waktu dia belum memimpin Parti Keadilan, Saudara Ibrahim menggunakan perkataan iaitu ketimbang. Ketimbang
Ketimbang. Kemudian maha kaya dan kendati pun. Ketimbang membawa maksud berbanding. Kita harus melakukan usaha yang lebih tekun ketimbang suasana yang tidak stabil. Artinya ketimbang tu maksudnya berbanding. Berbanding pula ketimbang. Kemudian maha kaya tu maksudnya yang maha kuasa. Allah SWT yang maha kaya. Maha kaya. Dan itu berkuasa habis. Dan kendati pula bermaksud, kendati pun maksudnya adalah perkataan agak meskipun. Kendati pun meskipun. Ini adalah antara perkataan-perkataan unik yang disebut oleh Sayyidina Ibrahim dalam penggunaan istilah bahasanya waktu menyampaikan pembentangan bajet semalam. Kita dengar, jangan terkejut. Itu ada juga triwarma, macam-macam lah ayat-ayat. Semua itu dibuka melalui kamus. Sebenarnya bahasa Melayu, bahasa Sangkit kita indah, saudara. Saudara, jadi saya nak ulangi sekali lagi ya, saudara, ada sebenarnya ada 11 perkataan. Pertama itu arakian. Arakian, ia maksudnya adalah maka atau sesudah itu. Arakian, hari pun gelap. Arakian, perang pun berakhir. Arakian, sultan pun mangkat. Itu maksudnya sesudah itu. Itu dalam bahasa Melayu lama. Bukan Melayu kuno, Melayu lama. Bahasa-bahasa istana yang terdapat dalam istilah buku Sulalatus Salatin. Saudara, ada dikeluarkan oleh Dewan Bahasa. Kemudian intiha. Intiha maksudnya penutup ataupun penghabisan. Ialah macam di Arab dipanggil intifadah. Saudara. Dan kendati pun maksudnya meskipun. Kendati pun aku mengasihimu. Tapi kerana ibumu, kerana keluargamu tidak mahu pada aku, tidak sudi menerima kehadiranku, maka sampai sini sajalah cinta kita berakhir. Kendati pun. Itu akhirnya meskipun kita bercinta, tapi kerana masalah keluarga, kita tidak dapat meneruskan percintaan kita. Itu masa-masa lama dulu saya. Kemudian perkataan kesenjangan, iaitu ketidakseimbangan. Kesenjangan artinya sesuatu yang dalam suasana ekonomi yang penuh dalam keadaan kecelaruan dan kesenjangan untuk mendapatkan sumber-sumber kewangan yang baik. Kesenjangan itu sukar. Itu kesenjangan, saudara. Kemudian ketimbang. Bukan timbang saya. Ketimbang maksud artinya itu berbanding. Jadi kalau nak diulah lagi, ketimbang itu suasana alam waktu senja tidak sama seperti waktu mentari muncul di ufuk timur. Ketimbang. Ketimbang tu tidak sama, saudara. Kemudian ataupun berbanding, maha kaya, biasalah saudara, semua orang faham maha kaya Allah SWT yang maha kaya. Kita selalu doa, kita selalu menyebut perkataan maha kaya, saudara. Kemudian perkataan mahsul. Mahsul itu adalah hasil mahsul, pendapatan. Hasil mahsul yang kita perolehi. Kalau kita buat dalam bahasa-bahasa Melayu dulu, maka anak putera raja itu, putera mahkota pun sampailah ke daerah pulau, di mana pulau itu hasil mahsulnya adalah buah-buahan, hasil mahsulnya adalah padi, hasil mahsulnya ikan-ikan yang segar. Itu ini pendapatan, saudara. Kemudian macapada. Macapada itu dunia masa kini. Ini perkataan baru sangat-sangat, saudara, yang jarang orang gunakan. Sebab orang tak dapat nak menyantum atau nak menyambungkan perkataan macapada ini. Itu dunia masa kini. Sekarang ni banyak menggunakan perkataan global. Globalisasi. Bahasa yang agak maju. Tapi tak boleh ditinggalkan macapada ini, saudara. Begitu juga perkataan sementelahan. Sementelahan, ia bermaksud tambahan pula. Selalu kita gunakan perkataan tambahan pula. Dua perkataan, tapi dijadikan satu perkataan sementelahan. Ini kadang-kadang sementelahan kita masih anak-anak kecil. Tambahan pula, masa kita anak kecil, dunia ini terasa indah. Tapi bila dewasa, sementelahan bila dewasa. Tambahan pula bila dewasa, itu maksudnya sementelahan. Kemudian ta'akul. Dia sebut tu kena ada idgham, dia tu kena ada kat hidung sikit. Ta'akul. Ta'akul ia bermaksud kita membuat pertimbangan ataupun penilaian.
Ya, bila kita membuat apa ini perkiraan dari sudut ekonomi, takul kita bagaimana? Untung ruginya macam mana? Itu pertimbangan secara dalam penilaian sesuatu suasana. Dan akhirnya tentang walhasil. Walhasil itu adalah kesimpulannya. Hasilnya, bicara kita tentang apa bahasa kali ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim memanglah orang yang suka menggunakan bahasa-bahasa baru dalam setiap kali dia berucap. Itu kelebihan dia. Dan dia pula menggunakan susunan kata-katanya sedap. Saudara Yasir Ismail, saudara Puan Hasnah, saudara Mas Saad, itu juga saudara Ben Lufin, saudara saudara Abdul Latif, Panca Indra. Panca Indra ada, tapi dia satu perkataan. Panca Indra tu macam panca mahkota. Panca Indra pengilatan kita. Panca Indra. Seronok juga saudara, kadang-kadang petang-petang saudara Maidin dia kata nampaknya Wabi Azrina pun tergelak sebab Wabi Azrina dia pelajar dalam bidang undang-undang. Dia membaca undang-undang. Jadi undang-undang ni jarang menggunakan pendapat itu. Saudara Tahir tahun 80-an minum kicap. Apa ni hal? Unggaliki nala. Dia bukan nala reka. Itu bahasa India. Saudara Izzuddin Uzin. Cuaca Pulau Pinang mendung katanya. Dan begitulah keadaan saudara bila kalau orang tu pakar bahasa. Sedap bila kita dengar dia berbicara. Kita dengar pun perkataan-perkataan digunakan yang diungkapkan dengan jelas. Dan kita dengar seronok saudara. Itulah kehebatan Perdana Menteri kita. Tapi itulah juga orang yang selalu diserang dengan kepelbagaian fitnah. Saya bukan nak memuji sangat saudara. Saya berkawan dengan beliau sejak masa beliau jadi dalam ABIM dulu. Waktu beliau memimpin Yayasan Anda. Kemudian masuk pergerakan pemuda UMNO. Kebetulan. Saya ingat lagi waktu itu. Dia diterima sebagai ahli pergerakan pemuda UMNO Malaysia. Melalui masuk UMNO. Dan orang yang bertanggungjawab membawa masuk Anwar Ibrahim adalah sebenarnya Tengku Razali Hamzah. Banyak orang tak tahu. Selalu saya katakan, orang kata Tuan Mahathir. Bukan. Ini ruangan memori kita ni. Kerana dua perkara yang antara yang diungkapkan oleh almarhum Tun Razak. Itu 6 hari sebelum beliau mengembuskan nafas terakhirnya di kota London. Dia berpesan daripada Yang Mulia Tengku Razali Hamzah. Dia minta, dia kata, Lee, kita balik nanti, kita perbetulkan balik negara. Itu pertama sekali dia kata, ini pesan Tun Razak. Kita mesti selesaikan masalah Harun katanya. Itu ketika itu Datuk Harun telah pun menghadapi tuduhan yang orang katakan dia terlibat dalam rasuah, sedangkan tuduhan itu adalah tuduhan yang direka-reka. Artinya dari zaman dulu pun sudah ada saudara tuduhan terpilih yang menggunakan mahkamah dan sebagainya untuk menjatuhkan almarhum Datuk Harun, kerana waktu itu pengaruh Datuk Harun kuat saudara. Dia adalah sebagai antara pemimpin yang dilihat calon Perdana Menteri. Jadi akhirnya dia difitnah mengatakan terlibat dalam rasuah dan terpenjara selama 6 tahun. Beliau berada di penjara saudara. Itu Datuk Harun. Jadi pesan Datuk Razak pada Yang Mulia Tengku Razali Hamzah, dia kata balik nanti kita selesaikan masalah Harun. Ini di London saudara. Itu 6 hari sebelum almarhum Tun Razak meninggal. Yang kedua dia kata kena berusahalah bawa masuk Anwar Ibrahim ni. Sebab almarhum Datuk Razak sebelum dia berangkat pergi ke London untuk bercuti. Sebenarnya dia bercuti, sepatutnya mereka bercuti di South France ataupun di Perancis Selatan, di Cannes, saudara. Tapi bila kesihatan semakin teruk, maka dipindahkan daripada Cannes pergi ke London. Ini catatan sejarah yang orang tak boleh lupa saudara. Dan waktu itu Tun Razak minta Datuk Harun bawa Datuk Seri Anwar Ibrahim itu menyertai UMNO. Kerana sudah ada ura-ura Datuk Seri Anwar Ibrahim ini akan dipinang oleh pimpinan daripada PAS. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim dia rapat dengan pimpinan PAS. Saudara. Dia memang rapat sebab dia memimpin pergerakan pemuda Angkatan Pemuda Islam, WAMI, World Youth. Dia menjadi pemimpin dunia saudara, bukan pemimpin setakat Malaysia ni. Waktu dulu sebagai pemimpin muda Islam, itu Youth Organisation, satu dunia saudara. Dan bila dia sampai ke negara Timur Tengah, dia disambut dengan kapet merah. Jadi gertinya waktu zaman muda, belum ada dalam kerajaan lagi. Jadi Tun Razak melihat, dia kata kalau Anwar Ibrahim bersama dengan PAS, dia kata susah juga kita. Tapi kalau Anwar Ibrahim menyertai UMNO, maka UMNO ini akan maju dan mantap lagi. Itu pesan Tun Razak kepada Yang Mulia Tengku Razali Hamzah.
Jadi bila Tengku Razali Hamzah balik ke Kuala Lumpur, dia pun bertemu dengan bonda kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu Mak Yan. Kerana kebetulan Allahyarham bapa Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pak Ibrahim ni saudara, adalah bekas Sekretari Parlimen Kementerian Kesihatan waktu Tengku Razali menjadi Menteri Kewangan. Mereka bersahabat baiklah saudara. Itu pujuk akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu dengan beliau di Kementerian Kewangan. Kebetulan waktu itu Tengku Razali sedang merangka untuk mewujudkan Bank Islam. Banyak orang mengatakan Bank Islam ni orang tidak, yang asalnya usaha untuk mewujudkan Bank Islam ini Tengku Razali Hamzah. Tapi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu dengan beliau, dia kata saya nak masuk UMNO ni macam mana Tengku? You tahu kan I ni pejuang Islam. Apa perjuangan yang saya boleh bawa? Tengku Razali kata, okey, saya sekarang ni sedang merangka untuk mewujudkan Bank Islam. Ini paperworknya, you study lah. Itulah dia punya pemikat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyertai UMNO. Bila dia masuk UMNO, dalam pergerakan pemuda di kawasannya saudara. Kemudian Datuk Arun, saya selalu rapat dengan almarhum Datuk Arun. Datuk Arun kata, Mal, ni time kita kena usahakan supaya Anwar Ibrahim ni dapat jadi ketua pemuda. Itulah saatnya saya rapat dengan beliau. Sebelum tak adalah rapat mana pun. Sebab kita berkempen Datuk Anwar Ibrahim menjadi ketua pergerakan pemuda, bertanding menentang Datuk Haji Syuhami, yang juga merupakan anak saudara Datuk Arun. Abang dia Datuk Kamarudin. Datuk Kamarudin adalah bekas mantan Menteri Besar Terengganu. Saudara, Datuk Haji Syuhami itu adalah anak kepada abang dia. Tapi kerana dalam politik saudara, ada yang tewas, ada yang kerana Datuk Syuhami tidak dilihat membela Datuk Arun. Dia lebih mirip untuk percaya pada Hussein On. Saya akhirnya Datuk Arun kata kita cari satu orang yang mula-mula selepas Datuk Arun masuk penjara, jawatan itu daripada Syed Jaafar Albar, Singa UMNO. Sebab pemuda ni masih berani. Sebab itu saya suka bila melihat Dr. Akmal sudah pun berani, ada jiwa pemudanya di situ saudara. Dan lepas itu Saudara Hashim Alas, ini cerita benar saudara. Ini maklumat ni kita kena tahu. Jadi selepas itulah kita berkempen agar Datuk Anwar Ibrahim bertanding dan menang. Pertanding itulah kali terakhir pergerakan pemuda UMNO bersidang di Dewan Bahasa. Masa itu tak ada pun lagi saudara. Belum ada lagi bangunan UMNO ni. Kita bersidang di Dewan Bahasa, lepas Dewan Bahasa pergi bersidang di Hotel Hilton, Dewan Nirwana Hotel Hilton. Dulu UMNO ni saudara, tak adalah bangunan setinggi 39 tingkat sekarang. Itu kita ceritalah masa nanti kalau saudara akan bertanya dengan saya asal bangunan sebut, tanah tu macam mana, pembinaannya. Ini cerita benar saudara. Dan disitulah saya rapat dengan beliau sebagai ketua pemuda. Selalulah. Dan mula-mula dia jadi timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri. Kemudian dilantik sebagai Menteri Pertanian. Waktu dia jadi Menteri Pertanian, sisa politiknya waktu itu adalah Dr. Ibrahim Saad, mantan timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang. Dan saya rapat pula dengan Dr. Ibrahim Saad. Beliau juga pernah jadi duta Malaysia ke Filipina. Saudara, itu kawan-kawan kita. Dan Dr. Ibrahim Saad juga, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim bergaduh dengan Tuan Mahathir, diletakkan oleh Dr. Mahathir sisa politik Datuk Anwar Ibrahim sendiri menentang Datuk Seri Dr. Wan Azizah bertanding di Pematang Pauh. Ini cerita benar saudara. Politik kita ni macam lah dulu Datuk Arun pun pernah menjadi tim manager bola sepak di Kelang. Saudara alias berarti bukan tim manager, beliau merupakan pemimpin FAM, Football Association, dan mampu membawa pasukan kita. Itulah pertama kali dalam sejarah pasukan bola sepak Malaysia berjaya sampai layak untuk bertanding di Sukan Olimpik. Masa itu adalah Muqtada Harinya, Super Mok, kemudian So Chin An, siapa lagi? Nama tu. Itu memang hebat-hebat dulu waktu itu. Dan Datuk Arun begitulah, dia ikhlas dalam kepimpinan. Dia pimpin Selangor maju. Dia pimpin pasukan bola sepak berjaya sampai ke Olimpik. Sebab itu dia dilihat, kerana dia orang baik, orang pemimpin yang baik begitu, maka dilihat sebagai ancaman kepada orang yang tidak mahu melihat Datuk Arun itu maju ke depan. Itu cerita sebenar, saudara. Banyak orang tak tahu. Saudara Zul Mahad, Siti Asmah, saudara, bukan dia Tun Siti Asmah ni, abang dia lah Governor Bank Negara yang pertama, Tun Ismail Ali. Itu keluarga dia, keluarga lain. Tun Ismail Ali, Hashim Ali. Itu keluarga Ali ni saudara lah keluarga orang
orang kayangan di Selangor, orang yang hebat-hebat. Datuk Saleha Ali, mereka adalah orang yang terpelajar. Adik tu Dr. Siti Asmah, itu Zainal Abidin Ali, arkitek yang hebat. Datuk Hashim Ali, bekas Panglima Angkatan Tentera. Tun Ismail Ali, anak sulung keluarga Tun Siti Asmah, ialah gubernur. Mereka orang terpelajar. Sebab itu saya lihat Tun Siti Asmah dia pandai main piano. Jarang saudara wanita tahun 40-an, tahun 50-an boleh main piano. Mestilah orang yang bukan kaleng-kaleng. Dan dia belajar ilmu kedoktoran di Singapura. Dia bukan satu Selangor, tapi tidak. Datuk Arun berasal daripada Kuala Langat, saya. Itu dia bersahabat. Ramailah. Abang dia, Datuk Arun adalah bekas Menteri Besar Terengganu. Sejarahnya, saudara. Saudara Hashim Alias, terima kasih. Haziq, betul ke Tun Siti Asmah asal kampung Jawa, Kelang? Memang keluarga di Kelang, saudara. Memang keluarga mereka keluarga orang ternama. Saudara Haziq, dia memang keluarga orang ternama di negeri Selangor. Kerana abang yang sulung adalah Gubernur Bank Negara. Bukan senang saudara nak jadi Gubernur Bank Negara. Masa itu dulu tu kalau duit kita, duit ringgit Malaysia kita ni saudara, selepas duit daun pisang lah saudara, tanda tangan Tun Ismail Ali, Gubernur Bank Negara. Begitu lama memimpin Bank Negara saudara. Itu orang hebat. Bukan orang kaleng-kaleng. Sebab itu bila dia berkahwin dengan Dr. Mahathir ni biasa saja saudara. Anak mamak. Dia bapaknya Iskandar bergaduh dengan Tengku Brahman. Sebab bapanya dulu mengajar di Kolej Sultan Abdul Hamid. Jadi dulu-dulu ceritanya lah yang saya dengar, tapi dia lah almarhum Tengku pun dah tak ada. Sebab anak raja dulu tu dia macam dia bila rambutnya ada berjambul sedikit. Jadi Bapak Dr. Mahathir ni selalu tepuk kepala. Marahlah orang Melayu ni kena tepuk kepala. Itu ceritanya dulu saudara. Sebab itu Dr. Mahathir dengan Tengku ni bukan baik sangat pun. Itu yang saya dapati, apa yang saya penceritaan kawan-kawan. Jadi bab bahasa ni saya dengan Dr. Datuk Seri Anwar Ibrahim selalulah bertelagah. Masa dulu dia tak tangka pula jadi Perdana Menteri saudara. Waktu tu dia hanya sekadar Menteri Pendidikan. Kita panggil dia Pak Syekh, Syekhul. Pak Syekh, apa ni? Guna duit dia orang bahasa, hantar pakar-pakar bahasa pergi berbincang dengan Indonesia. Hanya tambah C saja. Bila tambah C saja, dapatlah perkataan. Inflation jadi inflasi. Ada Sean, bila ada nation. Kalau dia cuma kata, lain kali kena bubuh nation lah. Apa dia? Jadi nasi. Hang ni apalah kepala otak hang ni. Itu secara Anwar Ibrahim lah. Cara dia sebenarnya orang boleh melawak. Dia bukanlah satu orang yang serius sangat kalau ajak berdebat. Tetapi kalau nak berbincang dengan beliau, kita mesti ada kita punya nas, kata dia. Nas itu adalah dalilnya. Sebab dia menggunakan perkataan-perkataan dari dulu lagi. Apa nas? Pak Syekh, saya tak setuju yang ni. Apa nas? Nas tu apa dalil kamu? Kena cakap begini. Kalau dia terima. Adalah zaman saya masa dalam pergerakan pemuda UMNO mengikuti beliau, kena pula waktu tu dilantik sebagai presiden pendidikan di UNESCO di Paris. Dan selalulah kita ada ikut perjalanan dia, jumpa dengan perjuangan dengan Libya saudara. Ini pimpinan negara Libya waktu itu. Dan dia memang jiwa dia banyak pada Islamik sebenarnya. Tapi biarlah, nak buat macam mana. Fitnah ada. Sebab itu saya waktu beliau menghadapi macam-macam tuduhan, saya memilih sikap untuk tidak campur. Macam sekarang lah, orang tuduh Datuk Najib begitu-begitu, saya tak mau campur lah, saya kata. Ini antara biar undang-undang lah. Saya tak mau campur. Kalau isu-isu yang berhubung kait soal agama ni, kita bukan pakar saya. Saudara Zakiah, dia kata, ya mesti ada faktanya. Ya, ada nas. Saudara Haziq, dia kata Anwar Ibrahim dengan Dr. Mahathir memanglah kedua-dua mereka memang dikenali dunia. Dia dikenali peringkat dunia. Anwar Ibrahim dikenali dari awal lagi. Dia dari awal sebagai pemimpin pelajar gerakan gerakan anak muda Islam. Itu WYOMI, World Youth Organization. Dilantik sebagai presiden saudara. Dr. Mahathir pula dia terkenal sebagai The Malay Ultra. Dia waktu dia kalah bertanding dengan Yusof Rawa di Alustar Selatan, dia mula mengkritik Tengku Abdul Rahman, isu yang dia bawa adalah Melayu. Sebab saya kata Dr. Mahathir ni lain tak ada.
Bila dia kalah, dia jual Melayu. Dia kalah bertanding dalam pertandingan di Alor-Star, Alor-Star Selatan, dia kalah Sarawak. Dia kata Tengku Brahma ni tidak jiwa Melayu, malam-malam dalam surat terbuka dia, dalam Malay dan Lima apa semua, dia kata bahawa orang Melayu ni terpisah. Tapi bila dia Perdana Menteri tak ada pula orang Melayu yang kaya-kaya macam mana Vincent Tan. So bila dia kalah di Langkawi, sekali lagi proklamasi Melayu. Dua-dua kita kenal lah saudara, dengan cara masing-masing. Anwar Ibrahim dengan ucapannya tu, retorikanya dan penggunaan bahasa-bahasanya. Itulah saudara, petang ni saya tak dapat nak cerita tentang resipi saya petang ini adalah bahasa-bahasa yang elok kita hayati. Saya nak jelaskan sekali lagi maksud maknanya supaya kita jelas. Akan datang bila dengar Anwar Ibrahim bercakap, kalau dia kata arakian, maksudnya maka ataupun sesudah itu. Kalau dia kata intiha, maksudnya penutup kepada penghabisan. Kemudian kendati pun, iaitu maksudnya meskipun. Kerana maha kaya, maksudnya maha kuasa. Mahsul, artinya hasil pendapatan. Marcapada, maksudnya dunia masa kini. Dan sementelahan, maksudnya tambahan pula. Ta'akul, maksudnya membuat pertimbangan penilaian. Dan wahasil, maka kesimpulannya. Hasilnya bicara kita petang ini, saya ucapkan anda, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berbahagia. Terima kasih.